Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيرك يا دافع البلاء بجاه النبي ادفع عنا كل بلاء وباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman, apa yang dibawa oleh Nabi kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi kamu maka tinggalkanlah. Yang berusaha Tuan Imam Masjid An-Najah, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, Allah Ta'ala lapangkan masa kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita berkaitan ataupun berbicara tentang seorang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi insan yang terbaik, satu makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lagi mulia daripada Nabi. Kalau kita kata Nabi Ibrahim itu mulia, ya, memang mulia. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam darjatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Sebab itu kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, tapi ikut hanya Quran saja. Kan kita sebut kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang terdahulu. Antaranya kitab Taurat, Injil, Zabur. Kitab-kitab ini telah dipesongkan, telah diubah, berlaku beberapa perubahan, dan kalau dia betul sekalipun, kalau dia masih betul, masih kekal sekalipun, kita tak boleh ikut dah, kerana ada Al-Quran yang telah turun dan membatalkan syariat yang sebelum daripada kita. Mana bila ada Quran, orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam, bila mai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena tukar, bukan tukar agama, menukar syariat. Agama sama, Islam itu satu ya, akidah satu, tapi yang berubah syariat, cara beribadat. Cara beribadat umat Rasulullah, ibadat umat Rasulullah ini tidak sama dengan umat yang terdahulu. Ada penambahan, ada yang tak ada zaman dulu, ada zaman kita. Umat Nabi SAW ni umat yang rahmah. Buat sikit dapat banyak. Ada Lailatul Qadar, ada Ramadan. Umat Nabi ni umurnya pendek, tetapi amalan mereka itu boleh melebihi daripada umat yang terdahulu. Dah kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Tidak. Dan Allah jadikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu satu kemudahan, boleh sembahyang di mana-mana. Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahura. Allah jadikan kepada aku
masjid buka bumi ni bersih untuk didirikan solat. Boleh semayang di rumah, semayang di padang, semayang di pejabat, semayang atas bah, semayang atas kapal terbang. Kita boleh semayang atas katil. Kalau umat dulu wajib semayang di masjid. Ini kata syariat itu berbeza. Agama sama dulu. Kerajaan dulu tak wajibkan pakai pelitup muka ni. Kerajaan lah ni wajibkan tutup muka. Cuma aurat je belum lagi diwajibkan tutup. Harap-harap insya-Allah. Rupanya nak tutup muka ni bukan perlu bahas dalam parlimen pun. Tidak. Majlis Keselamatan Negara keluarkan arahan, siapa tak tutup muka bermula 1 Ogos baru ni denda. Betul tak? Senang ya nak arahkan orang tutup. Kenapa rakyat Malaysia bersetuju pelitup muka diwajibkan? Denda 1,000 tu pun kata sikit, ada orang kata tinggi lagi, tak apa. Pasal kita nampak wabak yang bahaya. Dengan wabak ni orang tak boleh kerja, tak boleh pergi Jumaat, tak boleh akad nikah, tak boleh buat kenduri, tak boleh duduk dekat, yang nu tak boleh, yang ni tak boleh, hak nu kena buat macam ni. Nak masuk kena cek day dulu, kerja duduk tembak day, berlubang sampai belakang ni. Tulis, pasal masuk kedai tulis suruh. Barang kedai ni tak ada, tulis nama dah. Keluar pergi kedai ni pula, tulis lagi. Tak ada kedai ni, tulis pula kedai ni. Seorang ada, seorang kena, dengan dia pakai gelamping. Duduk di rumah. Nampak? Jadi semua orang setuju pakai pelitup muka. Pasal apa? Pasal bahaya. Kalaulah diperlihatkan neraka di hadapan kita, macam Nabi melihat neraka, tak ada orang yang akan membiarkan dirinya terjebak dalam maksiat. Semua orang akan cari isteri tutup aurat. Jangan duk kalut sangat pelitup muka tu. Kalau nak keluar rumah, bukan hanya pakai pelitup muka, tetapi menutup aurat. 2 benda kena buat. 1, tutup aurat supaya tidak disaman oleh kerajaan Allah. Yang ada malaikat tak pernah henti-henti duk catat amalan kita. Kita kalau kena pergi, kalau polis ada baru kena saman. Duk tempat-tempat awam tak pakai pelitup muka, betul tak? Duk tempat yang ramai sesak-sesak tak pakai pelitup muka. Ada polis, ada pihak yang boleh saman, baru saman. Tapi malaikat 24 jam. Bila kita keluar dedah aurat, kita tutup muka, kita taat perintah kerajaan. Yang kerajaan ini adalah milik Allah. Ni kerajaan Malaysia ni milik Allah. Kerajaan Malaysia diurus petrol, diurus padi, diurus ni. Semua yang diurus ni Allah yang punya. Pejabat tanah yang dia urus itu tanah daripada Allah. Betul tak? Bukan tanah milik jabat tanah. Walau pejabat tanah kata, ni tanah kami, geran sini, ini Rizal Melayu. Kesemua ini daripada Allah. Sebab apa kita boleh taat perintah kerajaan kita dalam perkara yang baik, kita tak taat perintah Allah dalam perkara baik? Traffic light, lampu merah pakat berhenti. Ya. Tak langgar, takut kemalangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah datangkan Nabi SAW bawa syariat yang disebut ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian tu kami jadikan kamu umat Muhammad ni umat yang pertengahan. Amalan mereka tak dahsyat sangat macam orang terdahulu. Maknanya pertengahan, sederhana. Bukan tinggal semayang 1 fardu, buat 1 fardu, dah. Mana 5 waktu, daripada 50 tinggal 5. Bayangkan pi haji dapat pahala apa? Kayaumin waladathu ummuh, seperti mak dia melahirkan dia. Hapus dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Apa haji mabrur? Dia pergi haji, balik perangai berubah. Pergi haji, balik perangai berubah. Dulu malas semayang, lepas pergi haji rajin semayang.
Sebelum pergi haji, rajin kata ke orang. Bila pergi haji, diam. Tak kata ke orang dah. Dulu pergi haji, sebelum pergi haji, mulut jahat. Tapi bila lepas pergi haji, balik, mulut dah makin baik. Akhlak okey. Sembahyang jemaah, duduk awal sebelum orang azan, dia sampai dah. Sebab 44 hari, 46 hari, 50 hari duduk di Mekah. Pergi kursus tu. Haji ni macam kursus ibadat. Kursus pemantapan jiwa. Duduk di situ kita diajak, hak ni tak boleh buat, cukok tak boleh, pakai wangi tak boleh, baju berjahit tak boleh, sentuh isteri, bersetubuh dengan isteri tak boleh, mukaddimah pun tak boleh, akad nikah tak boleh, banyak benda tak boleh. Padahal halal. Tu bini kita, tapi tak boleh jimat. Tu isteri, tapi dihalang ketika kita dalam ihram. Allah ajak kita balik, berubah perangai. Tu haji mabrur. Sama dengan orang yang semayang. Orang yang semayangnya khusyuk, lepas sembahyang perangainya berubah ke arah kebaikan. Tu semayang yang khusyuk. Sebab dia dah abang dah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, ibadat aku, apa saja yang aku buat hanya kerana Allah. Maka bila Nabi SAW diutuskan ke muka bumi ini, Allah hantar seorang Nabi yang Masya Allah Tabarakallah, disenangi oleh kaum dia. Serupa di tempat kita dia ni baguslah ustaz ni, Masya Allah Tabarakallah. Tapi bila jadi yang berhormat, dia punya pujian tu dah mula hilang, maki berkandak. Maki tu dah mula berkandak. Dulu Nabi berdakwah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia duduk beli belakang Nabi. Bila Nabi dakwah, dia kutuk Nabi. Gila. Nabi duduk tengah ceramah, duduk dakwah, dia pemai, ni orang gila, apa jangan ikut dia. Dia ni ahli sihir. Dia ni pemecah belah masyarakat. Dulu orang kata kat Nabi. Direct depan Nabi. Dia pemai depan Nabi, maki terus. Zaman kita ni, orang tak ada peluang nak maki ulama depan-depan. Maka Yahudi cipta satu Facebook yang menyebabkan orang Islam masuk dalam Facebook, ulama pun masuk dalam Facebook, orang jahil pun masuk dalam Facebook. Akhirnya menggunakan Facebook untuk maki hamun kepada orang yang sebarkan kebaikan secara direct, macam Abu Jahal, Abu Lahab buat dekat Nabi SAW. Lah ni boleh lah. Nak kata dekat mufti pun boleh. Bodoh. Tutup masjid tu Sungai Karangan dengan kita ni dekat ya. Awak tak tutup tangan sekali. Bodoh pokok agama ni. Boleh tak maki? Boleh. Boleh Boleh maki. Sebab apa? Sebab ada Facebook. Dulu tak ada. Lah ni zaman Facebook tu mula-mula keluar. Wow, best Facebook. Boleh share gambar-gambar, boleh tahu maklumat, boleh kawan dengan kuno, kawan ni. Rupanya di dalam Facebook tu juga kita boleh maki orang. Betul tak? Bila ada orang mengajar ya, ada orang komen dekat bawah. Ada orang ceramah sikit, bagi isu apa sikit, ada orang komen kata benda-benda yang tak baik. Dulu Nabi dah kena, zamanlah ulang balik kepada umat Nabi SAW. Kita bukan menuju ke arah kebaikan sekarang ni. Dunia menuju ke arah kehancuran. Tuan-tuan jangan duk berangan orang Islam akan bersepakat. Kita akan berbalah teruk lepas ni. Nabi kata kamu akan tengok fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan lihat perpecahan yang sangat besar selepas kematian aku. Nabi suruh pegang dengan Islam. Addu 'alaiha bin nawajiz. Tokok Islam ni dengan garham, bukan gigi depan. Orang kalau makan benda kerah, dia pepak dengan garham, dia tak pepak dengan gigi depan. Nabi suruh gigit dengan garham tu betul-betul. Jangan lepas Islam ni. Maka Nabi SAW ketika mendapat wahyu yang kita baca pada kuliah yang lalu, bagaimana Nabi SAW mendapat wahyu. Dapat wahyu, malaikat Jibril peluk Nabi 3 kali. Suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata ma ana biqari. Nabi turun daripada Gua Hira tu, Jabal An-Nur, bukit cahaya, Jabal Nur.
Nabi duduk atas Jabal Nur dalam Gua Hira, Nabi turun balik rumah dalam keadaan Nabi takut. Allah datangkan sifat takut dekat Nabi. Kita akan bahas malam ni insya-Allah. Baik. Jadi pengajaran dan renungan yang kita boleh ambil daripada apa yang kita bahas tentang apa yang telah diterima oleh Nabi SAW, bagaimana Sayyiduna Muhammad SAW bila dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal, kata Waraqah bin Naufal, kalaulah aku, kata Waraqah bin Naufal, jika aku masih kuat dan aku ada kemampuan, aku akan berusaha untuk menolong engkau, menolak bala yang akan ditimpakan kepada engkau. Aku akan usaha betul-betul. Aku akan usaha betul-betul, wahai Muhammad, untuk pertahankan engkau daripada orang kampung yang usir kamu keluar daripada tempat kamu ni. Nabi pun tanya, adakah aku akan dikeluarkan? Jawab Waraqah bin Naufal, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seperti engkau, melainkan ia akan dimusuhi. Mana siapa yang ikut ajaran Rasulullah, dia pasti ada musuh yang akan membencinya. Nanti kita akan, di ujung kitab ni kita akan jumpa. Di ujung kitab. Cerita api ya, ujung kan. Jadi mengaji tak buat kitab ni, cerita api ya. Boleh cerita kan. Di ujung kitab nanti kita akan jumpa satu tajuk tentang hijrah Nabi SAW. Kenapa Sayyidina Umar berani pergi depan, pergi duduk depan Kaabah, tawaf, bawa pedang, bawa panah, bawa busur, bawa tungkat, pergi depan Kaabah, tawaf 7 pusingan, solat di depan, berdekatan dengan makam Nabi Ibrahim AS. Kemudian kata Sayyidina Umar, siapa yang nak jadikan bini dia janda, mak dia mak dia hilang anak dia jadi anak yatim, tunggu aku di belakang lorong bukit ni. Esok Umar nak hijrah ke kota Madinah. Lalu Sayyidina Umar tunjuk dekat muka menteri-menteri yang ada depan Kaabah ni, celakalah muka-muka kalian. Inilah muka-muka yang akan dikalahkan oleh Allah satu hari nanti. Sayyidina Umar tunjuk direct depan muka menteri-menteri Mekah, hak jaga Masjidil Haram tapi merosakkan kemuliaan Masjidil Haram. Tunjuk betul-betul, inilah muka-muka yang akan dimusnahkan oleh Allah, yang akan dikalahkan oleh Allah satu hari nanti. Tu kata Sayyidina Umar. Kita akan jumpa ni orientalis, orang barat, orang kafir, profesional mereka, orang ahli pemikir mereka mengatakan Sayyidina Umar ni berani tak macam Muhammad. Rasulullah ni penakut, hijrah menyorok-menyorok. Hijrah menyorok-menyorok. Pi duduk atas bukit menyorok 3 hari. Pi kat nu jumpa Waraqah bin Naufal, jumpa Suraqah bin Malik. Habaq kat Suraqah pula, hang simpan rahsia, jangan habaq jumpa aku. Nampak? Orang kata Rasulullah ni, Nabi hampa ni penakut, tak berani macam Umar. Kita pun hak bodoh. Tu ya noh. Tu ya. Tiga gitu. Tak rasa macam mana? Tak rasa macam mana? Siapa Nabi tak buat macam Sayyidina Umar? Adakah Nabi takut? Ni orang panggil strategi dakwah. Nabi, apa yang Nabi buat itu jadi syariat. Yang Sayyidina Umar buat tak jadi syariat. Faham? Sayyidina Umar buat itu bukan dalil yang kita boleh ambil. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi jadi dalil. Andai Nabi buat macam Sayyidina Umar buat, semua orang wajib berjuang macam Sayyidina Umar. Maka Nabi tak halang Sayyidina Umar, Nabi tak pertikai Sayyidina Umar. Maka siapa nak tiru cara Sayyidina Umar, silakan. Faham? Siapa yang nak jadi ustaz, nak jadi pendakwah, dia ambil cara lembut, silakan. Dia duduk dalam masyarakat,
yang kalau dia keras orang lari, dia guna kelembutan. Kita pi tempat dia, apa Syekh? Berani lah sikit, penakut. Kita duk ingat ustaz-ustaz yang hingat-hingat tu saja, depa aja hero. Ustaz hak senyap-senyap, tok-tok guru pondok yang senyap, depa tak hero. Kita yang pandai daripada orang lain. Hei, sorry. Nabi ajak kita gunakan strategi. Siapa nak tiru cara Sayyidina Umar, silakan. Nabi tak halang. Tapi jangan kata orang yang tak buat macam Sayyidina Umar itu salah. Kenapa? Kerana Nabi ajak menggunakan cara meletakkan strategi dalam hijrah Nabi SAW. Ustaz tu penakut, tak berani. Ni, kepala otak hang. Jangan duk menghukum orang ikut dan. Lain kandang, lain dia punya cara. Betul tak? Hang duk kandang kambing boleh hang sembang kemas. Ni hang duk kandang harimau, hang nak buat kemas tak mana? Kena tengok tempat kita duduk. Faham? Boleh faham? Jangan duk pakai borong lah. Ada dia tahu ustaz lah penakut, tak berani nak ni lah apa semua. Hei, kan tak berani. Kalau semua ambil cara Sayyidina Umar, cara Rasulullah, siapa nak ikut? Dan bukan salah pun cara Sayyidina Umar. Tak salah. Tak salah cara Sayyidina Umar. Tak salah. Sebab Nabi tidak mengatakan salah. Boleh faham? Kalau orang main khutbah derah, tak ada masalah. Tuan-tuan, berapa kali dah aku duk abang kat hampa ni? Hampa jaga anak bini hampa tu hatak semayang tu. Tu kira bagus. Naik hak minggu depan, saya berpesan kepada hadirin sekalian, peliharalah anak-anak kita daripada meninggalkan solat. Berulang kali saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz ni tak bagus. Bukan lagu tu. Dah terbentang depan kita. Nak ikut cara Nabi boleh, ikut cara sahabat boleh. Kerana apa? Nabi mengiktiraf perbuatan sahabat. Mana boleh ya? Faham? Bila Nabi dapat wahyu, yang pertama tengok, hadis penurunan wahyu ni merupakan masa utama yang memberi implikasi terhadap seluruh hakikat dan akidah serta syariat Islamiah. Hadis yang mula turun ni, dia cerita benda ghaib, benda yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Antara orang yang beriman dengan perkara ghaib, dia semayang. Kita semayang maghrib ni sebab kita percaya benda ghaib. Sebab apa? Sebab Nabi Nabi dapat wahyu daripada malaikat Jibril yang kita tak boleh lihat dengan mata. Nabi naik sampai ke langit, menerima wahyu di langit. Yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Bukan jumpa Allah di situ. Allah tak bertempat. Nabi diperlihatkan Allah, bukan naik jumpa Allah kat situ. Jangan kata Nabi naik jumpa Allah, Allah ada kat situ. Dah, Allah tak ada kat situ. Allah itu wujud. Di mana? Wallahu a'lam. Hang pun tak tahu nyawa hang duk tahu mana? Hang tahu kan nyawa hang duk tahu mana? Duk kat kaki ke dekat kepala? Nyawa duk tahu mana? Nyawa pun kita tak tahu duk tahu mana? Allah itu wujud. Bukti Allah wujud, adanya alam, adanya hujan. Sebab tak ada orang yang boleh dakwa dia turunkan hujan. Kalau dia boleh turunkan hujan, kami tengah duk panas. Bukti kata ada Allah, tak ada seorang pun yang boleh mengubati wabak yang sedang tular dalam dunia hampir setahun. Wabak ni dah hampir setahun dah. Bermula 2019 ujung tahun. Bulan 10 11 gitu dekat setahun dah. Mula masuk Malaysia ujung Disember. Tu ujung mula masuk Malaysia 25 Disember aku tak silap saya. Sakit yang pertama. Tu yang ada seorang dia berjanggut macam tabligh tu. Ada satu orang tanya dia, ada video viral orang tanya dia, "You tabligh ah?" "Tak, I Wuhan." Dia jawab lagi tu. Dia abang dia dari Wuhan. Kita lupa penyakit tu mai dari Wuhan, bukan mai dari tabligh.
Bukan main dari tawar. Allah hantar daripada China boleh sampai tempat kita. Tak ada orang boleh ubat lagi. Sebab penyakit ni main daripada Allah. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, sudah tentu sembuh. Tidak ada Tuhan yang mampu menyembuhkan melainkan Allah. Faham? Bukti kata ada Allah, ada Covid. Siapa tak boleh buat apa? Kerajaan pun hanya suruh duduk jarak, tutup muka. Tu yang boleh buat. Kena juga. Baik. Bila benda gaib ni tuan-tuan, benda gaib disampaikan oleh Nabi SAW, maka wahyu yang turun kepada Nabi SAW ini, hadis ini, menyebabkan musuh-musuh Islam yang profesional. Tuan-tuan, orang yang nak rosakkan Islam ni bukan mengaji dekat darjah 3 tuan-tuan. Bukan jenis pi kelas lepas tu tak pi tak buat kerja sekolah. Depa ni mengaji sampai ada PhD. Tak PhD. Pen habis dakwat. Pok ni mengaji sampai habis dakwat. Kaji tuan-tuan. Macam mana nak rosakkan Islam? Hafal Quran. Hafal Quran untuk rosakkan Islam. Kita imam tarawih ni kalau nak buat penggiliran antara jawatankuasa masjid, syarat jadi jawatankuasa masjid mesti hafal 5 juzuk paling kurang. Taubat tak lekat. Lagi angkat tangan. Siapa jawatankuasa masjid hafal 5 juzuk angkat tangan. Tak ada tak jawatan. Cerah masjid, tak ada orang. Tak ada orang nak urus. Jawatan kuasa masjid bila lekat je AJK, jadi Bilal, jadi imam, usaha hafal Quran sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. Lama-lama banyak 20 tahun jadi Bilal, habis 20 juzuk. Takkan setahun tak boleh habis 1 juzuk. 20 bukan surat Contoh, jalan daripada Perlis sampai ke Johor, hang boleh ingat. Habaq ni tak mana kedai anu kat KL tahun ni semua hang tahu. Quran duk ada 1 juzuk 20 lai pun tak boleh. Contoh je lah. Jangan duk marah pula. Cerita nak habaq kata orientalis, musuh-musuh Islam yang profesional ni, hebat mereka ni, ulama di kalangan mereka, mengaji agama untuk apa? Untuk rosakkan agama kita. Bukan mengaji nak jadi bagus. Mengaji supaya dapat poin tang mana aku nak rosakkan. Dalam parlimen dia point of order. Kan? Dalam Dewan Negara. Ustaz Mat Yahya kita jadi ahli Dewan Negara. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ummah. Baik. Kenapa? Kerana hasad dengki mereka dengan Nabi SAW. Mereka dengki dengan Nabi sebab Nabi ni orang baik. Tiba-tiba jadi Nabi pula dah. Ya Allah, Muhammad ni kalau dia bagus macam ni, dia jadi pemimpin, ranak mari kita. Mereka tak puas hati dengan Nabi. Akhlak Rasulullah tu sangat baik. Tuan-tuan boleh cerita keburukan Nabi? Ada? Nabi berpoligami? Tak ada keburukan. Poligami ni antara benda yang suami suka semang di kedai tapi tak berani buat. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, pasal apa Nabi boleh kahwin sampai 9 orang? Poligami sampai 9 orang serentak. Kenapa kita umat boleh tekat 4 ya? Kita nak jawab ke mana? Kita abang kata ni khusus untuk Nabi. Yalah, dia kan Allah kata dia manusia macam kita. Kenapa dia boleh lebih, kita tak boleh lebih? Orang tanya saya, Ustaz, saya nak jawab apa? Dia lapik orang tanya, padahal dia tanya. Allah bagi 4 kat kita tu padan lah. Pasal seorang pun tak boleh, tak lepas lah. Seorang pun tak lepas. Ni nak main kuliah ni, bini tanya kena buat surat permohonan. Lulus tak? Tak, lulus. Ada surat baru boleh main. Nak main tu kena share live lokasi, share live location. Dia pi mana? Bini nak tengok. Bergerak betul tak duduk kat masjid? Kena update. Hari tangkap gambar dengan ustaz pula, bukti kata main mengaji dengan ustaz. Sampai tahap tu. Bini hari raya pakai baju ketat, suami tak boleh tegak. Tu baru seorang. Nak pergi sampai 9, tak payahlah bodoh. Seorang pun tak lepas. Belum tentu lepas jawab depan Allah. Lepas tu Allah bagi kita takat 4 ya. Faham? Faham tak? Seorang pun. Oi.
Bukan payah, cabaran. Allah uji suami-suami dengan isteri. Dapat isteri baik, ujian juga pada suami. Sebab suami kena jadi rajin. Suami jenis balok lihat, dapat bini rajin. Aku malah habis kuliah, bini aku duk ajak pergi. Kena pergi juga. Ujian dekat suami cara tu. Atau isteri jenis balok lihat, tak mau semayang, tak mau baca Quran, tak mau yang tu, tak mau yang ni. Benda baik tak mau semua. Ujian dekat kita. Betul tak? Jadi untuk mencapai matlamat puak-puak ni, mereka menyerang ideologi ini, mereka puak-puak penyerang ideologi, mereka berusaha dengan gigih menterjemahkan dan menganalisa wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Di antara mereka yang cuba mentafsirkan bahawa ini adalah khayalan saja. Muhammad ni, dia pernah habaq Rasulullah ni hanya khayal saja, bukan ada malaikat turun pun. Satu. Yang kedua, depa cuba mentafsirkan bahawa apa? Bahawa Rasulullah SAW memerah segala fikirannya yang terjalin ke dalam jiwanya dan pandangan batinnya, serta anutan pandangan yang dipandang logik dalam penyembahan berhala. Tu dia, depa tuduh Nabi. Yang ketiga, depa tuduh Nabi apa? Belajar dengan padri Rahib Buhairah. Waktu Rasulullah SAW umur 9 tahun, pi berniaga. Nabi pi berniaga. Umur 12 tahun kan? 12 ke 9? 12. Nabi pi berniaga di Syam. Pi berniaga di Syam, waktu itu padri Rahib Buhairah ni panggil Nabi dan rombongan-rombongan tu. Berjumpa lebih kurang setengah jam ya. Kita dah jumpa dah. Cerita tu bab Nabi pi berniaga. Kita bayangkan tengok. Nabi SAW dituduh perjumpaan dengan Buhairah, Rahib Buhairah itu hanya tempoh setengah jam, tapi dituduh dia ajak Nabi 30 juzuk. Dan ke setengah jam nak sedut 30 juzuk? Dia tuduh Nabi. Sebab dia kata Muhammad. Sebab tu ada ulama mengatakan hikmah Abu Talib, bapa saudara Nabi tak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Antaranya, andai beliau meluk Islam, orang akan tuduh dia yang karang Quran untuk Nabi. Sebab dia pandai, dia yang bela Nabi. Tuan Nabi tak ada, umur 8 tahun, Nabi duduk dengan dia. Bayangkan Rasulullah membesar dalam rumah dia, tidur dengan dia, peluk cium dia, tapi dia ahli neraka. Paling ringan dia kena azab. Orang paling ringan kena azab bapa saudara Nabi Abu Talib, iaitu diletakkan bara di bawah tapak kaki, gelegak otak. Dia akan kata, akulah paling teruk kena, padahal dia paling ringan. Dia paling ringan. Tu azab neraka yang paling ringan. Buh di bawah tapak kaki, otak menggelegak. Kita tak tahu nak duduk tak mana lagi. Na'udzubillah. Jadi mereka ni duk fikir macam mana nak perburukkan. Baik, kita tengok beberapa soalan takat mana kita dan. Pertama, kenapakah Nabi dapat melihat Jibril dengan matanya sendiri? Tidakkah boleh disampaikan wahyu di sebalik tabir? Satu. Yang kedua, kenapakah Allah meresapkan perasaan takut dan kagum di dalam hati Nabi SAW ketika menerima dan baca wahyu? Ketika Nabi nak baca Iqra tu, Nabi takut. Kenapa Allah masukkan perasaan tu? Buku yang kita baca ni terjemahan bahasa Indonesia, kerana dia kasar sikit bahasa tu. Dia kasar sikit. Tidakkah sewajarnya diserapkan perasaan tenang dan tenteram ketika itu, kerana ini merupakan tanda sayangnya Tuhan kepada Nabi SAW. Kenapa Allah tak masukkan perasaan tenang? Ini persoalan yang timbul. Kenapa Allah mesti takutkan Nabi? Kenapa Allah tidak tenangkan Nabi sedangkan Allah sayang Nabi? Ini antara persoalan yang bermain di kepala kita. Yang keempat, sehingga baginda tidak gentar dan merasa takut kerana apabila berasa saksi yang mendatanginya di Gua Hira dulu adalah jin,
dan langsung baginda tidak menyangkanya sebagai malaikat utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia ingat jin. Kata pengarang lagi, kenapakah wahyu terputus penurunannya buat beberapa ketika? Lepas turun wahyu, putus lama. Peristiwa ini menyebabkan Nabi SAW jadi keluh kesah. Mana Nabi pun duk tunggu, tak turun-turun wahyu. Ada soalan yang sahabat tanya, Nabi sebut, besok aku habaq, wahyu tak turun lama. Sewaktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh melakukan perbuatan keji dengan sahabat Nabi. La haula wala quwata illa billah. Keluarga Nabi, susuk tubuh isteri Nabi yang sangat mulia dituduh melakukan perbuatan terkutuk. Tak pelik lah kalau kata hari ni ustaz-ustaz kena fitnah, tok guru kena fitnah, kena maki, tak pelik. Isteri Rasulullah. Siapa isteri Nabi itu? Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Ayahnya ahli syurga, sahabat karib Nabi, menjadi imam ketika Nabi sakit. Nabi suruh dia jadi imam, duduk bersebelahan Nabi hari ini dalam kubur. Akan dibangunkan di mahsyar, duduk di sebelah kanan Nabi, di sebelah kiri Nabi Sayyidina Umar. Orang yang hebat ni, anaknya nama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, saudari kepada Sayyidatuna Aisyah ini Sayyidatuna Asma, yang waktu Nabi hijrah diikat makanan di pinggang dia koyak kain dia, kain pinggang ni dia koyak, dia ikat pinggang dia satu, ikat kain dia satu, dia ikat makanan satu. Dia diberi gelaran Dhi an-nitaqain, wanita yang mempunyai dua ikatan pinggang. Satu dia ikat makanan dekat pinggang dia koyak kain dia. Satu lagi dia ikat pinggang dia, kemaskan pakaian dia untuk naik bukit. Mengandung waktu itu, pergi hantar makanan kepada Nabi SAW dalam Gua Thur. Hantar makanan dekat Nabi dengan ayah dia. Abangnya pula Sayyidina Abdullah Ibn Abi Bakar, orang yang hebat ni, siang malam duk ulang alik, duk curi maklumat, duk tunggu maklumat apa orang nak kata dekat Nabi dan ayah dia. Keluarga yang hebat ni tuan-tuan dituduh melakukan perbuatan keji yang saya tak gamak nak sebut dalam kuliah tuan-tuan. Hadisul ifki, tuan-tuan balik baca dalam Quran. Hadisul ifki, peristiwa fitnah, perbuatan keji, dituduh kepada sahabat Nabi melakukan perbuatan yang tak elok dengan isteri Nabi, sampai Nabi ni sebulan tak turun wahyu. Sebulan. Sampai berenggang Nabi dengan isteri. Sebulan. Kenapa Allah buat macam tu? Ni ada hikmah dia. Baik. Yang pertama, penyerang orientalis ni yang profesional dengan mendakwahkan bahawa wahyu ini adalah hasil renungan dan fikiran Nabi Muhammad SAW yang dicetuskan dari lubuk hatinya. Jadi wahyu-wahyu haduk mai ni Nabi reka. Ni orang barat tulis Muhammad reka tu. Dia reka, tengok ada benda dia buat lebih, kita tak boleh lebih, dia mohong. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena belajar supaya kita yakin dengan tuduhan-tuduhan ni. Contoh tadi anak saya tanya saya pergi ma'at, anak tanya, abah ada kawan tanya, Quran ni tak ada dalil pun suruh tak boleh tak atas lantai, tak boleh pijak, tak ada dalil pun. Nak jawab guna abah dekat ustaz dia. Dia ada kawan kami ni ada ustaz, dia duk ajak macam tu. Quran ni dia bukan kalam Allah, dia makhluk. Lalu ni tanya habaq kat ustaz tu, ustaz mesat, boh kaki kita atas kepala dia. Tengok dia nak kata apa. Boh kaki kita atas kepala dia dulu, lepas tu baru minta dalil kata tak boleh boh kaki atas kepala dia. Faham? Orang lagu tu tak boleh bagi dalil, dia bukan nak pakai, dia konak. Orang korang ajak, kita kena korang ajak sekali sekala. Faham? Tapi kita jawab balik tu supaya dia terkesan. Dia terkesan. Kepala dia, orang buah kaki dia marah, Quran dia kata tak apa. Mu sembang. Lagu mana? Tanah mayat berdiri pun tahu. Panggil TMB, tebuk lubang tiang tu, boh pala bawah, kaki duduk di atas. Kalau keluarga dia tanya awak buat lagu ni, ni benda gaib, kita tak tahu. Dah dia kata tak ada dalih, kita tanam lagu tu. Boleh?
Tak pun tanam bagi kepala duduk atas, tengok tengkorak dia. Nak kecut lagu mana? Minta pelik-pelik orang kita ni. Dia pasal dia duduk fikir, jadi gila. Tuan-tuan jangan fikir. Islam ni otak kita kena ikut Quran. Kalau fikir, gila. Tak boleh pergi. Contoh, pasal apa orang pakai khuf, Nabi suruh sapu di atas, ambil wuduk sapu di atas, jangan buka khuf dah, ambil wuduk pakai khuf. Bila terbatal, jangan buka khuf, celup air, sapu di atas, bukan di bawah. Padahal bawah duduk berjalan. Kalau akal kita fikir, sapu bawah ha? Nabi kata sapu di atas. Islam tak pakai akal, Islam pakai wahyu. Faham? Pasal apa orang zina kena sebab di belakang? Kenapa tak sebab depan? Kenapa tak sebab kemaluannya? Islam, dia bukan pakai akal, dia pakai wahyu. Faham? Nabi kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama, kita tengok Nabi SAW dikejutkan di Gua Hira dengan kedatangan Sayyidina Jibril alaihi salam dengan mata kepalanya. Nabi tengok sendiri dengan mata Nabi telah menyeru kepadanya, bacalah olehmu. Ini supaya apa? Ternyata bahawa pintu sinar wahyu itu bukanlah daripada dalam jiwa atau jeritan batin, tetapi sebenarnya ia menerima satu hakikat, suara yang tidak ada kena mengena dengan dorongan dalam jiwa. Memang Nabi nampak dan Nabi dengar, bukan Nabi mereka. Satu. Baik, kemudian Nabi SAW dipeluk oleh Jibril dengan pelukan yang erat, peluk sampai tak boleh nafas. Farattani, Nabi kata malaikat peluk aku dan dia lepaskan. Iqra, bacalah olehmu. Bila dipelukkan Nabi SAW, nak habaq kata apa? Suruh Nabi sedang. Ni wahyu main ni. Kalau Nabi duk fikir seorang-seorang, macam mana main perbuatan peluk tu? Baik. Dan telah menyeru Nabi, bacalah olehmu sebanyak 3 kali. Yang ini juga menyebabkan kita boleh nafi ini bukan khayalan. Pertama Nabi tengok, yang kedua Nabi dipeluk, Nabi rasa dipeluk, Nabi lihat Nabi dipeluk, dilepaskan, disuruh baca, Nabi dengar, tengok, peluk dan suruh baca. Ini i'tiqad kita. Faham? Nabi memang menerima wahyu, bukan khayalan daripada jiwa Nabi. Boleh faham? Faham ke tak ni? Dah tak buat kitab, tak angguk pula. Lena apa? Pakai mask lena. Apa elok lagi? Punggai botol air lagi. Jenuh duk mengajar, dah tak buat kitab, pakai mask apa lena pula. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW telah serba ketakutan dengan apa yang didengar dan dilihat. Dengan serta-merta Nabi SAW beliau telah berhenti dari pertapaan di gua dan bergegas pulang ke rumah. Terus balik rumah. Nabi duduk atas tu lama lah. Tapa ni mana suluk lah, Nabi bersuluk, Nabi berkhulwah, duduk sorang-sorang, asingkan diri. Lepas dapat wahyu, Nabi balik rumah terus. Kau lah tidur dulu 2 malam ke, makan nasi dulu ke, tak, balik terus. Baik. Nabi balik dalam keadaan Nabi berdebak-debak. Kesemua ini supaya ternampak kepada setiap yang berfikir bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mengharap-harapkan hendak menjadi pembawa risalah yang akan disebarkan ke seluruh alam sejagat. Nabi bukannya minta untuk jadi rasul. Lepas tu Nabi turun balik rumah. Nak habaq kata bahawa Nabi bukan minta jawatan tu. Kita duk tunggu ni ketua cawangan lama ni. Awak tak jadi ketua kampung. Siapa bagi dia tu? Budak muda lah. Aku ni CJ ahli aku sampai aneh-aneh makan relai aku tepi. Siapa aku tak jadi? Dah. Tak payah jadi ketua kampung lah. Hang semayang pun 5 waktu tak lekat ke masjid. Diri nirim tak boleh jaga. Hang nak jaga kampung macam mana? Ingat senang nak jaga kampung. Dasar pahala Tuhan nak tanya lagi banyak oh. Nabi tak minta jawatan ni, tapi Allah yang memilih Nabi SAW. Sebab tu Nabi dinamakan Rasulullah.
Dilantik oleh Allah menjadi wakil. Wakil rakyat kita yang lantik. Tidak? Wakil rakyat kita yang lantik. Kita yang pilih. Nabi Allah yang pilih. Bukan Nabi buat cadangan untuk hampa sokong aku. Tak. Allah yang lantik Nabi. Baik. Jadi soal ilham, soal apa semua itu tidak timbul. Kerana apa? Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan Nabi berdebat-debat, menunjukkan bahawa Nabi benar-benar melihat Sayyidina Jibril alaihi salam. Kerana apa? Kerana kata pengarang, kalau kita sendiri pun ada perasaan takut dalam diri kita, kita tak boleh buat-buat atau pura-pura. Takut ni tak boleh buat-buat. Contoh macam sejuk, ketak gigi. Kan? Tak boleh buat-buat. Gatai kena nyamuk, boleh buat? Boleh tahan. Memang garu lah. Orang kalau takut, dia automatik muka takut. Nabi memang takut. Gerun, maksudnya terkejut. Bukan pengecut. Nabi bukan penakut, tapi nak habang kata perasaan takut tu ada dekat Nabi. Kerana Nabi tak pernah tengok makhluk yang macam tu. Tingginya antara langit dengan bumi. Besarnya. Makhluk yang kita tak pernah tengok, Nabi pernah tengok. Bentuk dia macam mana Ustaz? Macam predator lah. Oi, hangat malaikat Jibril, tok guru Rasulullah ni. Malaikat Jibril ni dia duk bawa Quran main dekat Nabi. Takkan muka dia macam predator, sebelah lagu ni, gigi lagu tu dak. Hang ni yang gagak lah bodoh. Takkan tok guru yang duk ambil wahyu daripada Allah buat main dekat Nabi, rupa dia macam tu. Sudah tentu cantik dan indah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Itu adalah tentera-tentera Allah. Kalau kita segak, kita handsome, makhluk-makhluk yang Allah cipta duduk dekat dengan Allah, lagilah handsome. Betul tak? Segak, cantik. Baik. Dan yang peliknya malaikat ni Allah buat, tak makan, tak minum, tak kahwin. Hebat. Tapi manusia lagi hebat. Ada nafsu, boleh masuk syurga. Ada nafsu, syaitan duk ganggu, boleh masuk syurga. Sebab apa? Manusia mampu melawan godaan syaitan dan godaan nafsu. Baik. Yang ketiga, kita tengok kegemaran Nabi Muhammad SAW kita dapat perhatikan dengan lebih jelas. Baginda menyangka yang datang di gua itu, yang memeluk dan menyuruh baginda baca itu adalah sejenis jin. Ini dapat dikesan daripada apa yang diceritakan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Khadijah. Kata pengarang Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti bahawa Nabi menyangka itu adalah jin. Sebab tu dia cerita dekat Nabi, balik cerita dekat isteri Nabi, laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang akan keselamatan diri aku. Nabi tak tahu siapa yang main tu. Nabi tak tahu. Maka jawab isteri Nabi SAW. Tengok isteri, Masya Allah, beri penawar kepada seorang suami yang dalam ketakutan. Relax bang, tak apa bang, PKP nak buat macam mana bang, kita belanja takat kita mampu, kita makan takat mana ada bang, Allah uji kita. Dulu kita senang, sekarang Allah uji kita susah. Kita okey lah boleh bergerak. Nu kawan kita hak PKPD dekat Sungai Petani tu, saya telefon seorang tadi, jemaah umrah saya, dia kata okey ustaz, dia pun main hantar beras apa semua. Ayam macam mana, ada ke? Dia kata pagi tadi ada pasar tani dia buat dalam kawasan kami. Orang dalam ni yang meniaga, dan orang dalam ni je boleh main. Lepas tu suami yang pakai gelang putih saja boleh keluar rumah. Yang gelang pink tak boleh keluar rumah. Kalau keluar, pahalau, suruh masuk. Tak boleh keluar rumah. 14 hari ni duduk sampai 10 hari bulan, duduk dalam rumah, tak pergi mana. Suami boleh keluar. Yang pakai gelang putih lah. Kalau maknanya kalau bini pakai gelang putih, bini yang keluar rumah. Tu jenis takut bini tu. Kan? Dia pakai gelang pink, bini pakai gelang putih. Kalau kau tengok gambar depa tangkap tu, anak-anak pink main seorang gelang putih. Yang warna putih tu dia boleh keluar pergi beli barang. Dalam kawasan PKPD tu lah, tak bukan boleh keluar tu dalam kawasan tu. Halih mau berkurung di rumah. Sedih tuan-tuan. Sedih. Tengok kita boleh bergerak bebas lagi. Isteri menenangkan suami. Kadang suami ni dia gelabah. Abang tak tahu nak buat macam mana, abang tak tahu nak buat macam mana. Gelabah. Abang ni kadang-kadang dia relax. Dia pergi main bola tengah panas, dia relax.
Pi tengok bola, van terbakar, relax, tak takut. Relax, tak takut. Tapi bila main PKP, dia gelabah. Ni tak ada duit lagu mana. Nampak? Ada keadaan suami tu tenang, ada keadaan suami tu gelabah, maka isterilah penenang. Nabi bukan gelabah, cuma Nabi rasa gentar dengan perkara yang pelik berlaku kepada Nabi SAW. Maka jawab isteri Nabi. Jawab isteri Nabi apa dia? Dia kata apa? Abang orang baik. Abang ni orang yang menyambung silaturahim. Abang tolong orang. Abang bantu orang susah. Orang kena rampas barang, abang bagi balik. Takkanlah orang macam abang ni Allah nak apa-apakan abang. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, engkau tidak akan diapa-apakan. Nampak? Penegasan isteri Nabi itu menenangkan Nabi. Ni antara hikmah. Antara hikmah, kata ulama, kenapa Sayyidatuna Khadijah umurnya lebih daripada Nabi. Kenapa Nabi orang muda, 25 tahun, kahwin dengan janda, umur lebih daripada Nabi. Ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, beliau lebih tua daripada Nabi. Sifat keibuan tu ada pada isteri Nabi SAW. Perempuan kalau dah tua, dia mana nak pergi pasar raya awal semua ni? Ni hak muda-muda ni lah, hak duk gila WhatsApp lah apa. Cuma hak tua-tua ni, dia gila WhatsApp juga. Dia gila Facebook. Dia share habis. Resepi-resepi, semua dia share. Apa yang lintah dia share. Semua dia share. Lepas tu dia gila nak pergi senang aerobik. Dia jadi gitu. Tu dia. Tua-tua dia jadi lagu tu. Tak semua lah, tapi ada hak lagu tu. Kejutan budaya. Anak main Facebook sampai nak relai dah keypad tu. Mak baru tahu. Tok baru tahu. Tok Wan tak layan. Tok Wan tak layan. Baik. Isteri yang menenangkan. Nampak? Kerana isteri Nabi berumur daripada Nabi. Kalau umur 60, nikah dengan budak umur 18. Agak-agak mau ke dia duduk dalam kuliah hari-hari. Taubat dia tak mau. Dia ajak pergi berjalan, ajak pergi tanu, ajak pergi tani. Abang, cemuilah bang nak pini. Dia yang dia ajak pergi merata. Pasal umur muda. Tapi kalau umur meningkat, semua tu tak mau lah. Maka Sayyidatuna Khadijah boleh tenangkan Nabi SAW. Baik. Maka Allah mengilhamkan kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha untuk bawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Nampak tak? Allah bagi ilham. Bawa Rasulullah pi kepada Waraqah bin Nawfal. Bila sampai dekat Waraqah bin Nawfal, kata Waraqah bin Nawfal, inilah malaikat yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi yang terdahulu. Engkau adalah nabi kepada umat ni. Baru dapat jawapan. Baru dapat jawapan siapa yang mai dekat Nabi SAW. Baik. Panjang ni, masa tak mengizinkan. Jadi kita ambil 3 perkara dulu. Nanti insya-Allah bulan depan kita sambung. Kita masih dalam PKPP sampai hujung tahun. Kita menghormati keputusan pihak Kementerian Kesihatan untuk kebaikan kita bersama. Kita berhenti takat ni dulu insya-Allah. Nanti kita sambung muka surat 93, bagaimana Nabi SAW diturunkan wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang sedang berselimut, yakni Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk menyampaikan pengkhabaran yang menakutkan ini. Insya-Allah kita akan kupas di dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Makasih pada tuan-tuan yang menyumbang kepada Ma'had Al-Iman li Ulumil Quran. Kita perlukan lebih kurang 8,000 sahaja lagi untuk siapkan kaki 5 masjid dengan tangga. Lepas tu kita akan kita dah lancar pun satu dana, kita perlukan 1 juta dalam tempoh 3 bulan ni untuk kita buat tapak bangunan 3 tingkat dan pusat pentadbiran sekolah anak-anak. Tak cukup bila berlaku penjarakan ni, asrama kena jarak, kelas kena jarak, mujur masjid siap. Alhamdulillah masjid siap. Boleh pakai masjid. Kalau masjid tak siap, tuan-tuan tak tahu. Terima kasih pada tuan-tuan yang menyumbang, hanya Allah yang mampu membalas. Alhamdulillah. Bayangkan ada sekolah yang tak celui. Tak tahu nak pergi buat tak mana. Sedih tuan-tuan. Nak buat macam mana penjarakan ni?
Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan dan puan sekalian. Doakan saya. Esok subuh saya dalam pukul 4 pagi insya-Allah mulakan perjalanan ke Terengganu. Saya ada kuliah di Terengganu 4 hari, lepas tu di Pahang 2 hari. Mungkin akan bermalam dengan Syekh Nuruddin 1 malam di Janda Baik. Bawa orang rumah saya pergi tengok Janda Baik. Kata Syekh Nuruddin, tempat itu semua orang baik-baik, janda pun baik di tempat itu. Insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Padang Serai ini bebas Covid, masjid kita dibuka selama-lamanya insya-Allah. Tidak akan berlaku lagi penutupan insya-Allah. Pakat-pakat jaga dengan kita usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.